Okey, so kita sambung tadi cerita mengenai benzin tadi. So seperti mana yang semua sedia maklum, sekarang ni boleh dengar suara saya. So anda dah tahu tadi yang saya dah cerita, kita dah ada maksimum volume 30 liter dan kita dah ada flow rate adalah 0.2. So macam mana kita nak tahu berapa banyak masa yang diperlukan adalah kita menggunakan formula yang berikutlah. Formula dia simple je, iaitu jumlah masa 30 liter ni, jumlah masa yang diperlukan, 0.2 ni adalah yang kita set. So kalau anda buat 30 bahagi dengan 0.2, kita akan dapat berapa? 600 ke berapa? Berapa dapat? 30 bahagikan dengan, contoh 30 bahagikan dengan 0.2, anda akan dapat 150, maafkan saya. 150. So 150 ni adalah apa? Minit. So kita akan pasang cakul tube tu tadi kepada kita punya pekerja ataupun kita nak buat persampalan pada kelajuan 0.2 liter per minit selama 150 minit. Tak boleh lebih daripada 150 minit sebab kalau awak buat lebih daripada 150 maka akan berlaku breakthrough ataupun kita panggil macam pencemar tu dah melebihi standard yang ditetapkan oleh makmal lah untuk kita collect data bagi tujuan persampalan benzin. So that's why 30 liter per minit ni adalah maklumat yang sangat crucial untuk kita sebagai hygienis tahu berapa lama kita nak pasang pump ni tadi. Sebab kita dah tahu flow rate dia adalah 0.2. Yang kita tak tahu sekarang berapa lama nak pasang. Kalau anda nak pasang 100 minit boleh? Boleh. Sebab yang penting tak boleh lebih daripada 150 minit. Okey. Contoh. Anda pasang 100 minit. Okey, contoh saya tunjukkan contoh sekarang. So anda pasanglah, katakanlah anda pasang 100 minit. So kita tengok satu contoh yang paling live kita ada kat sini. Okay, kita ada benzin dan kita tahu flow rate dia kita dah set 0.2 dan kita dah tahu maksimum volume dia adalah 30 liter. Therefore kita tak boleh lebih 150 minit. Tapi awak tak sampai 150 minit pun, awak buat 120 minit ataupun 2 jam. Setiap 2 jam sekali awak tukar Okay, tengok baik-baik dia punya calculation dia. So sekarang ni mari kita kira berapa banyak benzin ni punya perdedahan kepada pekerja berdasarkan miligram per meter cube. So cara dia yang pertama kita kena tahu berat. So macam mana kita nak tahu berat? Berat ni kena refer kepada makmal lah. Makmal yang akan bagi tahu kita berat dalam miligram. Okey, yang kedua kita nak kena tahu kita nak kena tahu volume. So saya akan kira kat sini volume. So volume tak lain tak bukan adalah sama dengan flow rate. Flow rate kita 0.2 kalikan dengan masa. Masa kita adalah 120 minit bahagikan dengan 1000. So yang ini kita dapat adalah VI. So VI ni tadi kita akan masukkan dalam formula VC iaitu yang berkenaan ni tadi 0.2 kali 120 bagi dengan 1000 kita dapat berapa? 0.024. Sekali lagi, tolong type, takut saya salah tulis. 0.124. 0.024. 0.024 ini adalah 0.024 dinamakan sebagai VI. So untuk dapat VC bersamaan dengan 0.024 kalikan dengan 298 bahagi T kalikan dengan PA bahagi 760. Katakanlah satu ATM 25 darjah Celsius. Sama je lah. So kalau 25 darjah Celsius campurkan dengan 273 kita dapat 298. So kita punya VC lah kita assume 0.024. So sekarang ni kita dah tahu kita punya volume iaitu volume C. So sekarang ni macam mana nak tahu kita punya concentration? So concentration seperti mana semua maklum, berat katakanlah makmal bagi 0.1. Ni katakan makmal bagi 0.1. 0.1 miligram. So anda akan teruskan calculation ini iaitu 0.1 miligram dibagikan dengan 0.024. So berapa dapat? 0.1 bagikan dengan 0.024 dapat berapa? 4.167. 4.167. Yang inilah nama dia miligram per meter cube. Tetapi anda kena ingat 4.167 ni adalah C1. Okey, anda kena ingat yang saya tunjuk ni tadi adalah C1. C1 bermaksud ini adalah concentration untuk slot masa 1. Slot masa 1 sama dengan 4.167 betul? 4.167. Okey, ini slot masa 1. Kemudian kita kena tengok pula concentration 2, concentration 3, concentration 4. Mamat ni. Kenapa pula dia cerita macam ni? Sebab dalam kita bekerja, kita akan ada 8 jam bekerja kan? Kita ada 8 jam punya work shift, kita ada 12 jam punya work shift. So awak kena bahagi-bahagikan. So untuk satu pekerja, awak akan ada at least 4. Awak akan ada at least berapa? Ada 4 lah. Ada 4 cakul untuk dia yang bekerja 8 jam. So of course dia tidak akan sama kan? Sebab concentration yang nombor 2, volume dia mungkin yang nombor 2 contohnya awak monitor masa dia 100 minit.
Yang ini contoh 110 minit. Yang ini contohnya 115 minit. Yang penting tak lebih 150. Adakah dia represent? Jawapan dia, ya, dia akan represent untuk selama-lama 8 jam bekerja. 8 jam bekerja. Walaupun dia tak dapat solid 8 jam lah, tetapi dia dapat anggaran almost all the work shift period. So kalau anda kira balik, okay, kita ada 120, kita ada 100, kita ada 110, 115. So total dia kita akan dapat 445. So 445 ni adalah total keseluruhan masa yang kita buat persamplan. So sekarang ni sampailah satu episod yang terakhir. Sebab yang Dosh nak adalah TWA 8 jam. Ingat, TWA 8 jam. Dia bukannya concentration pada that specific 2 jam, 1 jam. Bukan. Dia nak 8 jam. So untuk formula TWA 8 jam ni, formula dia, cara kira dia adalah C1 kalikan dengan T1 campur C2 T2 campur CN TN bahagikan dengan 480. Dengan kata lain, kita perlu kira concentration yang pertama iaitu 4.167. Kemudian kita perlu darabkan dengan masa. Masa dia 120. Tengok saya pakai minit tau semua. Saya pakai minit. Kemudian tambah dengan concentration 2. Concentration 2 kena kira lah 3.12 contoh. 3.13 contoh. 1.24. Kira semua ni bahagikan dengan 480 minit ataupun 8 jam bekerja, maka kita akan dapatlah berapa bacaan dia. Jelas tak? C1, T1, C2, T2 ni adalah concentration 1, concentration 2. T1 adalah masa yang digunakan untuk ambil sampel untuk slot masa 1, 120. Yang masa 2, 100. So 100 ni guna masa dalam calculation volume? Ya. Guna dalam TWA? Ya. Itu dia punya kaedah pengiraan. Jelas ke tak jelas? Jelas. Jelas. Kalau jelas, alhamdulillah lah. Itulah sedikit perbincangan kita pada petang ni. Sebenarnya dah nak habis dah cerita kita ni. So kita tengok lagi active sampling. Active sampling ni tadi adalah cara yang kita gunakan ni. Yang kita punya ni adalah namanya integrated active sampling. Nama panjang dia lah. Integrated sample lah kita panggil. Ataupun integrated active sampling means that we have the activated pump to simulate as a breathing capacity of the human being. So that's why kita ada perbincangan tadilah yang berkaitan dengan 2.7, 2.5. So anda kena aware lah mengenai berapa banyak dia punya flow rate yang perlu disedut oleh bahan ini supaya dia boleh dikira kelak. So anda kena jelas cara pengiraan ni sebab memang akan ditanya dan memang akan dimaklumkan lah cara pengiraan ini dan anda perlu buat simulasi macam mana cara nak kira bagi setiap individu student kena faham dengan sangat detail lah, terutama dalam aplikasi situasi lah. Contoh macam ni kan senario, dia akan bagi senario. Okay, so sila kira sama ada melanggar atau tidak melanggar. Contoh dia akan cakap macam itulah. Dia akan tulis satu layar lagi. Bayangkan persamplan ini adalah persamplan yang mewakili 8 jam. So maknanya kalau anda sampel kat sini, walaupun dia tulis 393, maknanya anda kena assume 393 ni mewakili 8 jam. Maksudnya anda kena gunakan C1 T1 je lah. Tak ada C2 T2 kan sebab kita ada concentration 1 times 1. Times 1 kita 393. Concentration kita adalah yang ini. Bahagi still 480 sebab dia represent 8 jam punya pendedahan. Masalahnya bila 12 jam. So 12 jam dia ada beza sikit lah berdasarkan algoritma yang berbeza. Tetapi kita akan ikut yang normally discuss. Normally discuss ni maksudnya yang regulated lah. Yang regulated bawah DOSH adalah 8 jam. 12 jam tu kira tak normal lah. Bukan tak normal, dia kira special case lah. Itu kira lain lah. Okey, yang ini adalah sampling of the gases and vapor. Tadi dah tahu kita akan ada aktif dan juga kita ada pasif. Pasif ni maksudnya kita ada badges ataupun kita ada calorimetric tube. Calorimetric tube ni maksudnya kita pasang satu alat. Alat tu akan keluarkan color berdasarkan kepekatan bahan yang telah tercemar dekat atmospheric environment yang react dengan kita punya calorimetric tube tu tadi. Okey, ni contoh solvent tube. So solvent tube ni nanti nak masuk dekat mana? Atas dan putih. Arah dia yang mana satu bahagian suction saya akan biarkan sebagai satu quiz. Anda kena baca dalam literature, tengok dalam YouTube dekat mana yang nak dipasang dekat tempat udara nak masuk. Contoh saya bagi hint. Awak kena tentukan sama ada dia masuk daripada yang atas ni ataupun yang bawah ni. Dekat mana pump yang akan disedut. Contoh awak pasang pump kat sini kan, dia akan dipasang begini. So pencemar tu masuk daripada bawah ke atas ataupun pencemar tu masuk daripada atas ke bawah. Kat mana nak letak awak punya penyedut tadi? Penyedut. So itu saya tinggalkan, saya tak nak cerita sebab saya nak tahu awak belajar lah ataupun ulang kaji.
Okay, ini adalah passive sampler. So passive sampler ni adalah brand-brand yang berbeza lah. So basically dia akan ada, yang ini passive sampler ni untuk makluman biasanya passive sampler adalah menggunakan Frick's method. Frick's method ni dia adalah satu physics punya equation lah yang akan menentukan the absorbance of the material based on the passive diffusion method. So yang itu anda boleh baca lah kalau siapa yang berminat lah. Frick's method, Frick Y kot, Frick's method, something like that lah. Nanti anda carilah. Okay, ini adalah equipment used for tracking grab sample. Okay, ini contoh grab sample. Yang ini alat ni kita ada dekat Makmal. Alat ni kita panggil sebagai hand handle grab sample. Tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk mengambil bacaan secara spot measurement. Spot measurement ni selain daripada untuk screening saya cakap tadi, dia adalah juga digunakan untuk tujuan emergency. Contoh emergency contoh tiba-tiba ada pekerja ataupun ada orang terbaring di dalam satu bilik dan kita tahu ada something happen dekat bilik itu di mana ada chemical yang terbebas tapi kita tak tahu chemical apa. So therefore kita akan gunakan indicator tube seperti ini untuk kita tengok apakah bahan kimia itu dan apakah tahap dia, kerana itu akan berkaitan dengan STEL, short term exposure limit, ataupun dia berkaitan dengan sama ada perlu tak kita pasang SCBA, self contained breathing apparatus, ataupun kita tak perlu pasang SCBA. That's why kalau ada orang pingsan dalam bilik yang terkurung dan ada potensi pencemaran bahan kimia, kita tak boleh terus pergi ambil masuk selamatkan dia. Jangan, biar dulu, relax dulu, screening dulu, kerana biarlah seorang tu mati daripada ramai-ramai mati. Faham Kalau orang tu dah memang mati, matilah kan. Tapi siasatan akan dibuat apa semua tu cerita lain lah. Tapi maksudnya kita nak masuk, kita tak boleh masuk sebarang ke kawasan-kawasan yang hazardous ni. Kita kena screen dulu. So salah satu cara adalah menggunakan grab sampling. Samalah juga kalau nak masuk ke dalam confined space, maka you kena buat dulu screening. So screening ni sangat penting lah. Sama yang seperti mana dipraktiskan oleh pegawai-pegawai bomba lah kan. Macam mereka nak masuk dalam satu tempat yang mereka tak tahu hazard bahan berkenaan, maka dia akan pakai full PPE. Maknanya dia memang pakai protective equipment yang solid lah. Dengan respirator, SCBA semua tu, termasuk dengan mereka punya sensor. Tujuan dia adalah mereka akan pergi kepada the worst case scenario. Means that kalau udara tu tercemar sekalipun, at least dia orang tidak akan mengalami masalah sebab mereka pakai SCBA. SCBA ni yang macam orang nak pergi selam dekat laut lah. Cuma kat selam dekat laut dipanggil scuba kan. Self-contained underwater breathing apparatus. Tetapi yang saya maksudkan tadi adalah SCBA. Biasa SCBA itu adalah self-contained breathing apparatus. So kalau tak tahu apa yang saya maksudkan, boleh type SCBA, anda akan tahulah. SCBA adalah self-contained breathing apparatus. So ini contoh yang dipakai oleh pihak bomba dan penyelamat lah. Jangan pula anda tulis SCUBA. SCUBA itu adalah self-contained underwater breathing apparatus. So betul breathing apparatus juga, cuma dia digunakan untuk underwater. So jangan salah beli. Dekat college kita, dekat Makmal Persetaran ada kita ada SCBA ni. Anda boleh tengok nanti, kalau saya terlupa boleh ingatkan. So SCBA ni biasanya kita akan pakai apabila kita tak tahu hazard requirement. Cuma masalahnya SCBA ni dia perlu ada maintenance dan dia perlu ada kita punya dipanggil sebagai SCBA operator and manager. Sebab ada orang perlu monitor berapa banyak gas yang ada dekat dalam tu berdasarkan percentage of air, dan dia perlu ada timer orang yang akan rekodkan time, sebab orang yang masuk dalam satu tempat dengan ada gas tu, dan ni serta masa je dia boleh masuk, sebab lepas tu gas tu akan habis. So dia kena tarik orang tu. Dia akan adalah teknik dia. Kalau anda belajar mengenai confined space dan lain-lain perkara-perkara ni, memang anda rasa seronok lah. Dia macam agak-agak dahsyat punya exercise. Benda ni kalau anda belajar dalam bab industrial hygiene, memang kita ada kelas khas untuk kita tengok SCBA, cara nak kira dia dan lain-lain. Okey, kita ada apa yang dipanggil sebagai Tedlar bag. Ini contoh Tedlar bag. Tedlar bag ni adalah sampaian secara bulk sample yang biasanya digunakan untuk tujuan grab juga. Kita akan ambil udara tu, simpan dalam bag ni dan kita analyse. Masalah dia saya perlu cerita challenges dia. Tak banyak makmal di Malaysia yang boleh analyse di Tedlar bag ataupun sample bag seperti ni. Kebanyakan makmal-makmal analytics yang buat untuk occupational exposure pun biasanya tak akan boleh ada capacity untuk extract pollutants daripada sini. So biasanya kalau kita nak buat specialized instrumen macam ni, kita akan hantar ke Singapura ataupun negara-negara jiran berkaitan lah, seperti Australia ke New Zealand ataupun negara-negara lain. Kita memang tak ada lah servis yang setahu saya lah, zaman saya kerja dulu tak ada. So kalau ada sekarang ni, nasib awak baik lah, maknanya benda tu dah improve lah significantly. Okey, konsep dia sama je lah. Okay, ini contoh cara-cara nak gunakan taking samples menggunakan grab sample. Dia dah bagi tahulah advantages, disadvantages. Ini awak boleh baca lah ya. Saya tak akan detailkan satu persatu. Cuma saya nak ceritakan dia punya equipment ya. Ini detector tubes yang saya tunjuk tadi, tubes yang berkenaan.
syringe ataupun container, ini tadi saya dah bagi tahu sampling bag, Tedlar bag lah biasa kita pakai. Sample tabs ataupun impregnated filter ni kalau macam biasa kita nak tahu chemical apa yang melekat kan pada dinding, kita boleh pakai, kita panggil sebagai paper tips. Kita akan lekatkan kat tips tu, kita akan hantar ke makmal. Electrochemical detector ni biasa yang kita pakai menggunakan direct reading instrument seperti electrochemical sensor for non dispersive infrared sensor, yang itu untuk tengok CO2, CO, kita boleh gunakan lah menggunakan relative comparison. Yang electrochemical sensor ni biasanya memang kita boleh carilah dekat dalam Arduino punya sensor list lah. Memang ada lah yang boleh dibeli, yang boleh di-purchase dan boleh digunakan. Cuma masalah dia yang saya pernah cerita sebelum ni adalah calibration. Anda perlu hantar ke calibration untuk chemical sensor ni beroperasi seperti mana yang dia sepatutnya memberikan bacaan berdasarkan exposure yang terlibat. Okay, gold film mercury vapor analyzer ni adalah alat-alat yang lebih kompleks lah. Yang ini biasanya akan ada dekat production of the petrochemical industry, sebab dia orang akan ada pendedahan lah kepada logam berat yang ada semasa extraction of the oil. So benda ni perlu ada dibuat secara pemantauan regularly oleh pihak hygienis untuk mengelakkan a sudden acute exposure which is the high level and then enter into their breeding zone lah, yang boleh menyebabkan cancer risk dan lain-lain. Okey, ini adalah contoh untuk short term ataupun long term. So seperti mana tahu, ini adalah passive diffuser. Passive diffuser ni kita akan pasang sebagai badges dan kita akan ambil semula dan hantar ke makmal. Kemudian kita akan ada active sampler seperti ini. Ini adalah contoh yang dipanggil sebagai solid sorbent tube. Dia sama ada menggunakan charcoal ataupun coconut shell. Kemudian kita ada beberapa contoh untuk cerita pasal advantages dan disadvantages. Mana yang anda perlu baca, anda bacalah tapi kebanyakannya saya dah ceritakanlah secara superficial. Okey, ini adalah continuous sampling material ataupun equipment, ataupun dipanggil juga dengan nama lain sebagai direct reading instrument. So ini adalah contoh mini ray. Mini ray ni adalah PID detector. PID adalah stand for photo ionizing detection. Photo ionizing detection ni biasanya digunakan untuk TVOC ataupun total volatile organic compound atau organic carbons. Ianya digunakan dalam format ppm ataupun ppb, part per billions ataupun part per minute. So tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk monitor the exposure of the volatile organics lah. Contohnya seperti xylene, zoluene, toluene, xylene, toluene, benzene, formaldehyde and all those things lah. Cuma masalah dia apabila kita menggunakan continuous sampling seperti PID ni, salah satu challenges dia lah adalah cross reference. Maksudnya ada formaldehyde pun dia akan tulis bacaan sebanyak ni, ada benzin pun dia baca sebanyak ni. So kita tak tahu ni formaldehyde ke benzin. So dia bagus digunakan sebagai alat untuk kita faham spatial temporal dan juga trend. Kemudian kalau kita nak tahu spesifik dia punya speciation, dia punya species of the chemicals tu, therefore you need to buat persampalan secara Eppinger method ataupun kita pakai solid sorbent tube lah. Sebab solid sorbent tube ni berupaya untuk kita monitor multiple exposure. Maknanya kita boleh pakai solid sorbent tube tadi. Solid sorbent tube tu biasanya kita pakai solid sorbent tube lah, sebab Eppinger ni biasa guna untuk gases. Kalau macam volatile organic, kita akan memang pakai solid sorbent tube. Solid sorbent tube ni memang kita akan ambil solid sorbent tube ni, ini tube ni, tube yang sebelah kanan ni, anda tengok pada skrin sekarang ni yang saya sedang jogetkan buzzer ni, yang ini akan dihantar ke makmal dan dia akan ada chemical analysis untuk menentukan apakah bahan kimia yang ada dalam komposit barang tu. Sebab kadang-kadang dia adalah barang yang berkonsepkan chemical yang berkonsepkan composition ataupun dipanggil sebagai not a single compound lah. Dia adalah percampuran lah antara chemical ini dengan chemical itu. So kita boleh nampak lah nanti pada HPLC ataupun pada GC, gas chromatografi. Oh, sebelum saya terlupa, tadi pun saya dah bincangkan secara superficial mengenai NIOSH Manual Analytical Method. Saya akan bagi awak task. Task awak yang pertama adalah cuba cari apa yang dipanggil sebagai NIOSH Manual Analytical Method bagi semua perkara-perkara berikut. Perkara yang pertama adalah respirable particulate 0600. Kemudian yang nombor dua adalah berkaitan dengan hydrocarbon iaitu benzene, toluene dan xylene 1501. Dan lagi satu adalah formaldehyde. Dan formaldehyde saya minta anda cari yang teknik dia adalah menggunakan gas chromatografi. Saya tak nak cerita nombor dia berapa walaupun saya tahu, tapi saya nak awak explore. Cari formaldehyde yang menggunakan measurement teknik dia adalah gas chromatografi. Saya tahu mesti akan ada yang salah cari, dia akan cari yang HPLC. So try cari, nanti kita akan discusskan dalam amali ya. Yang ini adalah tugasan luar kelas lah untuk anda familiarize yourself with how you want to find the standards prepared for sampling. Ya. Boleh ulang balik tak yang NIOSH tadi? Saya tak sempat nak salin. Memang dia tak payah diulang sebab dia anda kena cari yang berkenaan je. Memang dia tak boleh nak diulang, memang sengaja dicepat-cepatkan. Tak adalah. Saya nak yang perkara berikut. Pertama, respirable particulate. Okey. Yang kedua adalah BTEX, benzene, toluene dan xylene. Dan lagi satu adalah formaldehyde.
Ini semua anda pernah dengar kan bahan-bahan ni. So formaldehyde saya nak awak cari NIOSH Manual Analytical Method untuk formaldehyde yang menggunakan prinsip analisis dimakmalnya gas kromatografi, kromatografi bukan HPLC, High Performance Liquid Chromatography tak nak, saya nak yang pakai GC, maksudnya gas kromatografi. So cari apakah dia punya nombor dia. So kita dah tahu untuk benzin, kita dah tahu untuk xylene, kita dah tahu untuk toluene dan kita dah tahu untuk respirable particulate. Sekarang ni saya nak awak cari untuk formaldehyde dan satu lagi adalah dust. Normal dust. Normal dust ni tolong cari juga. So akan ada 5 NIOSH Manual Analytical Method yang anda boleh cari. Cari je dalam smartphone pun jumpa je. Sekejap je beberapa saat dia dah jumpa dah benda ni. Okey, itu task kamu lah. 4 ke 5? Saya dapat 4 je. Benzin, toluene dan xylene tu adalah 3 chemical yang berbeza. Ni, Okey. benzin, toluene, xylene adalah 3. Dust adalah, formaldehyde adalah satu lagi, 5. Dust adalah 5, respirable particulate 6 lah. So 6, bukan 4, bukan 5, 6. Yelah kan, respirable particulate awak dah tahu dah, 0600. Benzin, toluene dan xylene pun awak dah tahu kan. Formaldehyde kena cari, dust kena cari lah. Itu exercise dia, nanti cari je lah. Okay, so ini adalah contoh equipment used for the continuous sampling. So kita ada FID, Flame Ionizing Detection, kita ada infrared, ultraviolet dan lain-lain. Ini semua kaedah analytics lah yang digunakan oleh mesin. So mesin akan tolong untuk dapatkan bacaan. So biasanya makmal akan hantar bacaan dalam bentuk miligram. Okay, ini adalah fixed positions of the sample. So biasanya kita akan hantarlah sampel tu, kita akan pasang kat orang dan kita akan pasang dekat environment. Okay, sampling strategies ni seperti mana saya bagi tahu, dia akan dikawal selia berdasarkan konsep exposure, iaitu kita akan identify the contaminants, kemudian kita akan identify leakage ataupun spillage dan kita akan buat assessment of control lah. So ini rekod. Sementara awak membuat persampalan itu, awak perlu memastikan bahawa persampalan awak ni tadi mengambil kira juga orang yang ambil sampel tu dia buat apa. Maknanya kita kena collect diary lah. Pagi dia buat apa, petang dia buat apa, malam dia bukan malam, pagi dia pergi mana, petang dia mana. Sementara dia pump tu dipasang. So kita kena tahu pump tu dipasang, dia pergi mana, dia buat kerja apa. Kalau dia kata duduk situ pun kita nak ada diary untuk kita buat further investigation jika ada apa-apa masalah. Okay, sample handling. So yang ini dipanggil sebagai chain of custody. Istilah dia chain of custody, awak boleh baca. Basically kita kena tahu jenis dia, temperature dia dan juga ada tak bahan ini dia react dengan sunlight. Secara umum dia, semua bahan kimia ini akan ada potential untuk react dengan UV light. That's why you cannot expose it to the UV light. And then the basis of the idea when you collect the samples ni, you cannot use the container that may cross-contaminate. Okay, contoh macam ni. You nak buat sampel metal, you tak boleh ada metal dekat dalam you punya persampalan. Maknanya you punya alat tak boleh ada metal, you punya container tak boleh ada metal, you punya surrounding tak boleh ada metal. Samalah kalau you gunakan bahan untuk mengukur plasticizer contoh kan. Maka anda punya penyimpanan tak boleh dalam tempat yang ada plastik, tak boleh tempat yang ada cross reference dengan plastik. So anda kena gunakan kaca, anda kena gunakan besi dan lain-lain. Contohlah, ini saya bagi idea untuk perkara berkenaan. Okay, ni collected sample for analysis and then method of analysis ni biasanya kawan-kawan kita dekat makmal lah akan tahu sama ada kita akan gunakan gas chromatography, flame ionizing detection ataupun kita gunakan ada teknik lah. Teknik ni memang awak tak payah tahu pun, cuma awak perlu tahu kalau kata GC tu macam mana, kalau kata FID tu macam mana, kalau kata HPLC tu macam mana. Yang tu awak perlu tahu. Dan kemudian kita ada juga beberapa methods yang lain. Dan last sekali but not least adalah calibration and quality control. Yang ini penting untuk kita tahu, especially kita talk about barang tu bila kita collect, berapa banyak blank nak kena ada, berapa banyak calibration nak perlu dibuat. So pre and post calibration untuk kita punya pump ni tadi, kita memang kena monitor. Kita punya pump, ini pump. Sorry sekejap saya ubah. Okay, so kita ada pump kan. So pump ni nanti basically pump yang sama lah. So ini pre, kita kena buat calibration untuk dia punya flow. Kemudian kita akan ada post. So pre dengan post ni tak boleh lebih daripada 10% of deviation. Saya harap ni jelas lah. Contoh lah, kita buat 1.701 liter per minute. So selepas tu kita kena monitor balik lah. Contohnya kita dapat 1.699 LPM, liter per minute. So kat sini dia tak boleh ada deviation. Tak boleh ada deviation yang lebih daripada 10%. Ada setengah penyelidik yang cakap 20%. So 10% 20% ni adalah range lah.
bagi quality control. Kemudian kita ada COC tadi. COC bukannya Clash of Clans tapi Chain of Custody. Chain of Custody ni yang bermaksud macam awak isi borang penghantaran sampel ke makmal lah, yang seperti mana anda tahu persampelan penghantaran sampel ke makmal ni dia mesti tengok standard suhu, dia mesti tengok standard barang tu dah diletak dalam kontainer ke tidak, macam mana rupa kontainer tu, adakah berlaku leakage dan sebagainya. Itu semua memang kita perlu perhatikan. Hygienis punya tanggungjawab lah tu untuk dihantar ke makmal. Baik, sebelum kita tamat, saya akhiri kuliah ini dengan hierarchy of control. Hierarchy of control. Hierarchy of control ni basically saya akan tulislah maklumat-maklumat ini supaya menjadi pedoman. Tapi untuk memudahkan lagi urusan bagi awak membuat ulang kaji, carangan saya adalah saya akan tengok kepada rujukan yang saya telah sediakan di sini, iaitu DOSH Guideline. So bila anda pergi kepada DOSH Guideline ni, maka anda akan nampak dia ada satu yang dipanggil sebagai airborne contaminants. Semua pemakluman saya dan discussion saya ataupun tim environmental assessment ni akan ada di dalam DOSH website. So biasakan diri untuk tengok di dalam DOSH website ni bagi mendapat informasi yang lebih. Jangan tunggu semua kita bagi je. Sebaliknya pastikan anda cari juga ilmu tu. Okay, ini contoh guideline on monitoring for airborne contaminants for the chemical hazardous to health. Yang ini anda boleh baca lah. Ada banyak perkara kat sini yang diceritakan, terutama dari segi sampling code, dari segi sampling for the respirable particulate, sampling for the type of bags and so on. So apa yang diceritakan kat sini sebenarnya dia akan ambil daripada source yang sama daripada Occupational Hygiene Association yang ada dekat dalam dunia ni, di bawah OHTA, Occupational Hygiene Training Association, ataupun yang sama waktu dengan dia lah ACIH, AIHA ataupun ABIH lah, American Board of Industrial Hygiene. So ini contoh filter media, jenis-jenis filter media. Anda boleh baca lah sebab benda ni akan ditanya dalam exam. So of course kita tak akan specify mana satu kan, tapi anda kena tahu. Contohnya kalau saya tanya kan, macam mana kita nak sampel fiber, so anda kena tahu fiber dekat mana. Tak boleh kata saya tak belajar pula fiber. Apa pula tak belajar, dah cerita, kena pandai-pandai lah tengok dekat mana kan. Bacalah undang-undang yang telah dicakapkan tadi. Okay, so kalau nak tunggu semua orang bagi tahu, memang pelik sangat lah korang ni. Itu bukannya OBE, itu namanya bukan OBE. Okay, kemudian kita ada direct reading instrument for air quality. Okay, semua sini anda boleh baca lah. Baca tu tak payah 10 kali, baca sekali dah faham pun dah okey. Kalau baca 10 kali pun tak faham, maklumkan kepada saya untuk saya bantu memahamkan. Okay, ni contoh yang tadi saya dah bagi tahu. Kita ada PC bahagi dengan P, kita ada T bahagi dengan TC. Yes, betul. So ini contohlah yang saya bagi tahu ni tadi. Alright, chain of custody, frequency of monitoring dah diberitahu kat sini. Ada tak apa-apa lagi yang saya perlu tambah? Okey, kat sini tak ada. Cuma saya perlu kita perlu tambah dekat sini adalah elemen yang berkaitan dengan control control of the chemical exposure. So dekat sini anda boleh tengok di bawah use regulation lah. So kalau anda pergi kepada internet, anda boleh tengok use regulation tahun 2000. So bawah use regulation ni dia akan ada part yang dipanggil sebagai chemical management. Di bawah chemical management ni dia ada spesifikasi lah yang berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai apa yang dikatakan mengenai control of the exposure. So control exposure ni kat sini banyak brochure lah. Saya akan suka tunjukkan regulation yang terlibat supaya anda lebih nampak lah apa yang dimasukkan dengan chemical management tu. Okey, tak apa. Oleh kerana sorry, nak lebih mudah maka anda boleh tengok kepada CHRA CHRA guideline. Cuma CHRA guideline ni saya nasihatkan anda gunakan CHRA guideline yang terbaru, iaitu pada tahun 2017 lah. Dia ada yang lama lagi yang sebelum tu. Yang ni. Assessment of health arising for the use of the chemical hazardous to health at the workplace. Okey, kat sini bagusnya kenapa saya ceritakan benda ni, dan mungkin saya tak sertakanlah link ni, tapi saya dah maklumkan ni, harap anda ambil maklum. Dekat bawah ni kita ada apa yang dipanggil sebagai Allahumma salli ala Muhammad. Kita ada yang kat bawah ni dipanggil sebagai control. So dekat control ni lah anda perlu baca lah buat pembacaan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan chemical control of the exposure. Saya boleh cerita tapi saya takut masa dah mencemburui saya. So saya skip benda ni untuk anda buat self reading lah ya. Dah ada juga yang saya dah ceritakan dekat dalam YouTube, anda boleh tengok. Ni contohlah cara-cara dia. Anda perlu ada yang dipanggil reassessment. Sorry saya tunjukkan kat sini assessment findings, control. Dia dekat sini dia akan cerita pasal control. So control dia akan ada specific control lah with regard to the exposure to the chemical, especially apabila ni control of the exposure. Yes, this one.
Okay, conclusion, recommendation. Di bawah recommendation of the CHRA, for example, dia akan ajar lah dekat sini control of adequate regardless of the level of risk. So mungkin anda baca tu anda tak faham, nanti kita boleh bincangkan dekat kelas, tapi anda kena tahulah control of exposure tu akan tengok daripada perkara yang berbeza lah. Start daripada elimination, substitution, engineering control, kalau saya boleh ringkaskan lah, dia punya idea dia dekat sini adalah, yang saya boleh ringkaskan dekat sini, kalau kita pergi kepada hierarchy of control for chemical, so yang pertama sekali adalah elimination. Okay, elimination, kemudian kita akan ada substitution, okay, kemudian kita akan ada isolation, kemudian kita akan ada engineering control, kemudian kita akan ada administrative, okay, kemudian kita akan ada PPE lah. Ini basic lah yang kita perlu tahu. Elimination, substitution, isolation, engineering control, kemudian kita ada administrative control dan juga PPE. Ini yang paling basic lah untuk anda faham lah apa itu yang dipanggil sebagai hierarchy of control. Hierarchy of control. Anda boleh gunakan dan adapt dan adopt semua hierarchy of control yang biasa dengan physical hazard kepada chemical hazard juga. Cuma chemical hazard ni biasanya dia akan lebih sikit yang lain-lain lah, technicalities yang lain. Contoh kalau macam engineering kan, engineering untuk part chemical, ni untuk chemical lah, chemical. Biasanya dia akan berkait dengan LEV, dan LEV pula akan ada kaitan dia dengan Industrial Hygiene Technician 2. Industrial Hygiene Technician 2 yang mana mereka ni adalah orang yang diamanahkan oleh DOSH untuk membuat pemantauan kepada local exhaust ventilation. Dia perlu tahulah ventilation punya exhaust, local exhaust tu adalah sempurna ataupun tidak. Kat mana local exhaust ventilation ni, yang gambar Mat Saleh buat solder tadi mula-mula tu. Yang itu panggil local exhaust. Kemudian administration pun dia ada bab yang dipanggil sebagai medical surveillance. Okay, medical surveillance ni amat penting untuk kita memantau tahap keselamatan pekerja daripada aspek perubatan supaya tidak ada deviation untuk dia punya health lah. That's why kita akan ada juga elemen yang dipanggil sebagai medical removal. Medical removal ni maknanya orang tu perlu buat relocation, dia perlu diasingkan daripada pendedahan dia kepada kimia. Ini terpakai juga kepada mereka yang terlibat dengan bahan kimia apabila mereka menjadi susceptible. Contoh semasa saya kerja dulu di swasta, benda-benda ni di follow lah oleh majikan. Contoh dia kerja dekat makmal tapi sebab dia mengandung atau perempuan lah contoh kan, so biasanya dia akan diarahkan lah oleh pihak majikan untuk ditukarkan skop kerja dia. Dia kena buat kerja lain lah sebab kerja yang mengandung ni berbahaya apabila terdedah kepada bahan kimia. So benda-benda ni majikan kena ambil maklum, dia tak boleh ikut suka lah. Dia tak boleh ikut suka, dan kalau siapa-siapa yang dengar video ni juga kena ambil maklum lah. Kalau anda berasa anda mengandung, atau perempuan lah kan mengandung, anda sendiri tak boleh involve dengan chemical exposure ni sebab dia akan efek kepada anda punya fetal atau fetus ataupun anak dalam kandungan lah. So benda ni majikan kena aware, safety officer kena advise, dan hygienist juga kena advise. Kalau semua ni tak advise dan apa jadi kepada kandungan dan anak yang berkenaan, maka dia mempunyai right untuk argue dengan dia punya majikan, termasuk untuk mengemukakan saman ataupun DOSH boleh kenakan tindakan lah kepada mereka. Ini terpakai untuk semua tempat bekerja yang tertakluk di bawah OSHA. So kalau jabatan kerajaan pun sama, jabatan swasta pun sama, semua sama je, tak ada beza pun. Yang penting ia ada di bawah OSHA. Alright, so kemudian daripada segi aspek kontrol ni, dia memang ada lagi discussion yang lebih jelas, namun saya akan tangguhkan dulu untuk saya discuss benda ni kepada masa dan waktu yang akan datang. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum saya tamatkan kuliah ni? Okay, tak ada apa-apa nak tambah kan? Okay, tak ada apa-apa. Confirm tak ada apa-apa Faham semua yang saya cerita ni? Faham tak faham pun kena fahamkan lah kan. Sebab ini yang memang akan diajar, yang memang akan diamalkan di dalam exam. So tolong cari maklumat-maklumat yang saya maklumkan tadi, serta daripada pemakluman saya ni juga tolong cari jugalah perkara-perkara yang berkaitan dengan standards dan juga arahan-arahan yang terpakai lah di bawah Department of Occupational Safety and Health, especially on their guidelines and so on. So guidelines ni sangat penting untuk kita patuhi, kerana guidelines inilah juga yang menjadikan rujukan kepada kita sebagai pengajar untuk membuat soalan dan peperiksaan yang berkait dengan anda punya kefahaman lah. So kita akan tanyalah, tapi kita taklah tanya berdasarkan muka surat 66 apa yang dicerita, tak adalah. Kita akan cerita dari segi kefahaman lah. Ini contoh topik yang berkaitan dengan saya sangat suka cerita saya kontrol ni, dan saya minta awak baca ni sebab saya tahu apabila anda baca, maka jawapan anda di dalam kuis ataupun di dalam peperiksaan tu akan berbeza. Ini contoh chapter 7, bukan chapter 8, chapter 7 control measures ni. Anda spend your time to read about the chemical punya control, and then kita akan discuss lah accordingly. Yang ini kalau tak ada peluang, saya akan minta anda buat lah
certain benda untuk anda discuss apa ni, sama ada buat poster ke, sama ada anda buat presentation ke, ataupun saya buat question and answer. Saya harap semua bersedia untuk control measures ni. So trik dia adalah baca dan fahamkan, dan kalau tak faham boleh rujuk kepada bahan-bahan bacaan yang lain lah. Walaupun control measures ni sebenarnya anda akan belajar juga nanti di dalam kelas environmental assessment. Okey, tamat sudah perbincangan kita. Saya harap anda boleh kira dah kepekatan bahan yang terlibat. Habis dah saya punya pembentangan, dan harapan saya semoga semua boleh mengira. So topik yang berikutnya adalah berkaitan dengan ergonomics. So ergonomics mungkin next week lah kita akan belajar. So nanti anda tengok kalau saya perlu deliver, saya akan deliver juga. Cuma saya perlu anda ready lah dengan beberapa idea. Bila kita kata pasal ergonomics ni, anda tolong rujuk kepada 2 item berikut, seperti rula dan riba. Rula dan juga riba. Rula dan lagi satu adalah riba. Ni saya just cerita je lah supaya anda bersedia lah. Ini dipanggil sebagai kaedah untuk menilai risiko yang berkaitan riba ergonomik. Yang berkaitan dengan pendedah risiko kepada sesuatu ergonomic hazard lah. Okay, so kita ada riba, rula, dan anda boleh rujuk juga kepada apa yang dipanggil sebagai guideline guideline daripada DOSH. Guideline DOSH. Semua yang pasal kuliah EA ni sebenarnya ada dah dalam DOSH punya website. Anda boleh download. Macam sebelum ni anda belajar pasal heat stress dah ada, chemical memang banyak. Kemudian guideline daripada ergonomic risk assessment, guideline on the ERA, ergonomic risk assessment ni anda boleh download daripada DOSH pada tahun 2017. Okey, itu serba sedikit tentang pembentangan saya pada petang ni. Saya harap anda semua jelas. Ada beberapa soalan? Ada beberapa soalan tak? Okey, kalau tak ada beberapa soalan, saya akan stop recording.